KPM. Alah, bilalah gaji ni nak masuk ni. Duit dah tak apa nak ada dah ni. Nak bayar sewa rumah lagi. Nak bayar duit kereta lagi. Aduh, nak beli pampers anak lagi. Mana aku nak dapat duit ni? Cabut je lah daripada pokok ni. Ada 20 sen. Ada 10 sen. Bila lah agaknya nak cukup? Para penonton sekalian, anda semua dah masuk gaji ke belum? Macam mana dengan pendapatan anda semua? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Sekarang ni kita berada dalam slot kelab dan persatuan. Hari ini kita dalam kelab kewangan dan kita nak cerita tentang aktiviti kelab kewangan. Dan siapakah guru akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan saya pada hari ini Cikgu Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur dan dikenali sebagai Cikgu AA. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Aiman sihat? Saya sihat Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam slot kelab dan persatuan. Tapi Cikgu, murid-murid kita nak berkenalan dengan Cikgu terlebih dahulu. Boleh Cikgu perkenalkan diri Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur. Tapi sebagaimana yang semua orang tahu, saya memang tak suka orang panggil nama saya panjang-panjang. Jadi saya mudahkan semua orang boleh panggil saya Cikgu AA sahaja. Dan sekarang saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 83 Putrajaya. Baik Cikgu, kalau murid-murid di sekolah sana dia orang tahu bawa duit belanja je Cikgu. Tapi apa kaitannya dengan kelab kewangan ni? Boleh Cikgu cerita tak kelab kewangan ni apa dia? Okey, sebenarnya kelab kewangan merupakan salah satu kelab yang ditubuhkan di sekolah untuk melestarikan pendidikan celik kewangan sebenarnya. Dan pendidikan celik kewangan ni sebenarnya kita integrasikan di dalam kurikulum kita, yang mana kita masukkanlah ke dalam beberapa mata pelajaran, dan akhirnya mata pelajaran ataupun silibus celik kewangan ini diangkat menjadi literasi kewangan untuk mewujudkan dan menghasilkan serta melahirkan murid-murid yang celik kewangan. Okey, bukan setakat berbelanja tapi celik kewangan. Baik. Betul. Para penonton, murid-murid sekalian, kita nak tanyalah Cikgu, apakah topik yang kita nak cerita hari ini Cikgu? Okey, untuk episod yang sebelum ni saya dah ceritakan tentang apa itu kelab kewangan dan bagaimana sejarah penubuhan kelab kewangan dan bagaimana cara menubuhkan kelab kewangan, dan saya juga ada kongsikan beberapa aktiviti dan juga input di dalam episod sebelumnya. Jadi untuk hari ini, untuk episod pada hari ini, saya akan kongsikan aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita jalankan dalam kelab kewangan, yang mana pada hari ini, untuk masa ini, sekarang ni, saya nak bercerita tentang pendapatan. Tentang pendapatan Cikgu Ya, tentang pendapatan. Baik, dan berkaitan dengan pendapatan pun ada terbahagi kepada dua Cikgu Betul. Pendapatan apa tu Cikgu? Okey, kita pendapatan sebenarnya ada banyak jenis. Cuma hari ini saya nak fokuskan kepada dua saja, iaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Sebenarnya ramai yang suka tentang pendapatan ni, tapi tak semua orang ada ilmu apa itu pendapatan aktif dan apa itu pendapatan aktif dan juga pasif ni lah sebenarnya. Yang saya tahu Cikgu, pendapatan ni hujung bulan je Cikgu. Hujung bulan dapat pendapatan, dapat gaji. Itulah saya duk tengok-tengok ni, tak masuk-masuk lagi gaji, tak payah duit sewa belum hujung bulan. Belum hujung bulan lagi. Tapi sebelum kita nak pergi lebih jauh Cikgu, kita nak tahulah Cikgu, apa itu pendapatan aktif, pendapatan pasif ni Cikgu? Okey, sebenarnya kalau nak dilihatkan dari segi pendapatan itu sendiri, pendapatan merupakan apa sahaja yang kita dapatlah ataupun upah hasil daripada kerja yang telah kita lakukan sebenarnya. Tapi saya pergi kepada yang pertama terlebih dahulu, iaitu pendapatan aktif. Pendapatan aktif adalah pendapatan yang diperoleh melalui suatu usaha atau bekerja, seperti untuk upah atau gaji atau allowance. Ini adalah yang diperolehlah pendapatan aktif. Maknanya kita mesti bekerja baru kita dapat. Kalau tak kerja, tak dapat. Sebab aktif kan kena aktif dulu baru dapat ganjaran.
Kalau orang berniaga cikgu? Berniaga tetap bekerja. Kan? Berniaga itu adalah salah satu pekerjaan, salah satu cabang ataupun bidang pekerjaan. Jadi apa yang diperoleh oleh peniaga adalah upah ataupun pendapatan hasil daripada perniagaan dia. Jadi ini adalah pendapatan aktif. Jadi saya beralih kepada yang seterusnya, itu pendapatan pasif. Kalau tadi kena aktif baru dapat gaji, baru dapat allowance dan sebagainya, pendapatan pasif adalah pendapatan yang diperoleh tanpa usaha. Oh, macam mana pula tu? Goyang kaki dapat. Tapi tidaklah begitu, tidaklah semudah itu. Sebab kita nak memperoleh sesuatu, kita tetap kena berusaha. Cuma usahanya sama ada usaha itu lebih gigih ataupun usaha itu lebih kurang daripada yang sebelumnya. Okey, pendapatan diperoleh seperti sewa, komisen, faedah, dividen ataupun bayaran pindahan. Yang maksudnya bayaran pindahan ini adalah seperti zakat, bantuan kerajaan, pemberian anak, derma ataupun hadiah. Ini adalah bayaran pindahan yang mana dipindahkan masuk ke akaun kita melalui satu organisasi tertentu. Itulah yang saya maksudkan tadi, usahanya kurang, bukan tidak berusaha. Macam zakat pun, zakat itu tidak datang bergolek, betul? Kita perlu mohon. Jadi dah mohon, dah disenaraikan sebagai layak untuk menerima zakat, barulah diperoleh zakat tu. Tidaklah duduk saja goyang kaki dapat duit. Tidak duduk saja goyang kaki ada pendapatan. Tidak. So pendapatan ni mesti ada kita buat sesuatu. Usaha. Ya, betul. Kita mesti usaha. Dan saya yakin cikgu, pendapatan pasif ni sebelum nak jadi pasif cikgu, dia pun aktif mencari duit dan sebagainya, buat rumah sewa dan pelaburan dan sebagainya. Akhirnya pendapatan itu jadi pendapatan pasif. Gitu cikgu Betul. Saya tak nafikan. Contohnya macam ibu bapa kita, yang dah berusia, Aiman, suatu ketika dahulu mereka juga bekerja. Mereka juga mencari pendapatan secara aktif. Betul cikgu. Sampailah satu masa apabila mereka sudah pun berpension ataupun sudah tidak lagi bekerja dan sudah tidak mempunyai punca pendapatan. Jadi punca pendapatan mereka adalah daripada pemberian anak-anak sahaja. Contohnya ataupun duit hasil daripada pension dan sebagainya lah. Baik. Kalau ini adalah pendapatan pasif yang saya maksudkan. Ya, dulu berusaha dah penat-penat cikgu dah akhirnya mendapat pendapatan pasif. Baik cikgu, dengan kata ada aktiviti menarik yang kita nak buat bersama dengan murid-murid kita di rumah sana. Apa yang saya suka dalam kelas saya ataupun ketika saya beraktiviti adalah murid yang banyak tanya. Macam Aiman hari ini dia banyak tanya saya. Jadi saya dapat kenal pasti bahawa Aiman ni nampak seperti faham apa yang saya sampaikan berkaitan dengan aktif dan pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Jadi dekat sebelah kanan Aiman ada satu carta mengenai pendapatan, iaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif, dan saya juga sediakan beberapa jenis pendapatan di depan Aiman dan saya nak Aiman letakkan mengikut kumpulan yang betul. Sama ada apa yang Aiman angkat dapat nanti adalah pendapatan aktif maupun pendapatan pasif. Okey, baik. Saya nak buat dengan murid-murid kita di rumah. Boleh cikgu? Boleh, tidak ada masalah. Yang di rumah pun boleh buat sama-sama. Dan yang pertama, kita dapat faedah. Faedah ni biasanya bank cikgu betul. Dan kita simpan dan kita dapat faedah kan? Betul. Okey, kalau ni saya rasa biasanya dalam bahasa Melayu ni sukar untuk difahami kalau dari term bahasa sebenarnya. Baik cikgu. Dan boleh saya buat yang kedua? Boleh, tidak ada masalah. Yang kedua adalah allowance. Allowance ni pendapatan aktif. Betul ke tak ni murid-murid? Baik, dan seterusnya kita nak tengok apa perkataan yang kita ada lagi. Ala untung. Ala untung ke tala untung? Tala untung. Jadi ala untung. Jadi untung ni dia kalau kita berniaga kita akan dapat untung kan cikgu kan? Baik, seterusnya kita tampal di sini. Dan seterusnya kita ada perkataan berikutnya gaji. Aktif atau pasif? Aktif ataupun pasif. Gaji tadi cikgu dah sebut dah. Gaji ni kita letak di pendapatan yang aktif. Elemen pertama yang saya sebut dalam pendapatan aktif. Betul cikgu. Dan seterusnya kita ada upah. Upah upah ni saya rasa pasif lah cikgu. Duduk saja dapat upah. Baik, dan seterusnya kita ada zakat. Itu dia. Tadi cikgu kata ini di antara pendapatan pasif kita juga Okey. Namanya Aiman memberi tumpuan masa saya menerangkan tadi. Baiklah. Kita ada lagi perkataan berikutnya adalah derma. Okey. Derma pun cikgu dah sebut tadi dalam kelas, iaitu ini pendapatan pasif. Okey. Derma kita ada zakat. Dan berikutnya kita ada sewa. Sewa macam mak ayah kita tadi. Dia kerja penat-penat, dia buat rumah sewa dan akhirnya dia boleh collect sewa je tiap bulan kan. Okey, pendapatan pasif. Dan kita ada lagi dekat sini
Commission. Okey. Commission aktif ataupun pasif. Kita rasalah cikgu pendapatan aktif. Aha. Okey, tak apa, kita tentukan sekejap lagi. Baik. Betul ke tak ni murid-murid? Murid-murid senyum je dekat rumah tu kan? Okey, tolonglah saya. Okey, kita ada dividen dekat sini. Saya rasa anak murid saya dekat rumah pun sama-sama nak menguji Aiman sekarang. Kena gelakkan saya cikgu. Okey, dan kita ada dividen kat sini, pendapatan pasif. Okay, yang terakhir Aiman. Yang terakhir kita ada hadiah. Hadiah ni pun lebih kurang macam derma lah kan. Kita letak dekat pendapatan pasif. Okey cikgu, dah siap cikgu? Okey, dah siap. Kita tengok yang pertama kita ada gaji, untung, allowance dan juga commission. Okey, kalau kita tengok dekat situ pendapatan aktif, anak murid di rumah rasa semua betul ataupun tidak? Betul lah kan. Tapi Aiman yakin ni betul semua ni. Tapi mata saya ada melihat sedikit salah di situ. Alamak, Aiman. yang mana satu ni cikgu? Aiman, kalau Aiman tengok balik ada 4 di situ, apa yang salah? Kalau gaji pendapatan aktif, kalau untung pun aktif, allowance pun aktif. Saya rasa commission lah salah cikgu. Kenapa commission tu salah? Sebab commission ni kalau kita letak duit dalam bank, kadang-kadang kita boleh dapat commission. Betul cikgu? Okey, sebenarnya commission adalah pendapatan pasif. Oh, okey cikgu. Jadi saya ubah ke cikgu? Boleh ubah. Saya ubah. Commission ni kita pindahkan semula. Dan seterusnya cikgu, boleh kita cek pula. Saya lihat di pendapatan pasif juga ada satu kesalahan. Alamak, ada satu kesalahan. Murid-murid nampak tak? Banyak dekat situ, apa yang salah sebenarnya? Okey, dan kita tengok zakat, betul, upah, faedah, sewa, derma, dividen, hadiah, komersial. Yang ni betul-betul saya tak tahu cikgu. Saya ingat semuanya Aiman, pasif, pendapatan cikgu. aktif kita mesti berusaha ataupun bekerja sebelum mendapatkannya. Dan pendapatan pasif pula adalah pendapatan yang diperoleh tanpa usaha. Ya. Okey, kalau saya tengok dekat situ, upah, Aiman perlu berusaha ataupun tidak untuk mendapat upah tertentu? Kena berusaha cikgu. Jadi kalau kena berusaha, upah adalah pendapatan pasif ataupun pendapatan aktif. Kalau begitu, pendapatan aktif cikgu. Okey, upah adalah sebahagian daripada pendapatan aktif sebenarnya. Boleh saya ubah cikgu? Boleh. Okey, baik cikgu. Sementara saya nak ubah jawapan saya ni, kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi aktiviti menarik yang cikgu akan buat bersama dengan kita selepas ini di DTV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot Kelab dan Persatuan. Dan hari ini kita nak cerita tentang Kelab Kewangan, tentang aktiviti Kelab Kewangan. Menarik kan aktiviti-aktiviti yang kita dah lakukan sebentar tadi. Dan cikgu, untuk segmen pada kali ini, apa pula yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini, tadi kan kita dah belajar tentang pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Jadi dah ada pendapatan. Saya nak ajar anak murid yang berada di rumah dan juga Aiman dekat sini bagaimana untuk menentukan bajet bulanan. Sebab dah ada pendapatan kan, dah dapat habis dari wang dia datang, dari bank dia datang kepada bank dia kembali. Biasaannya kan, terutamanya kalau kita lah dah dapat gaji setiap bulan, tengok akaun bank sekali lagi rasa nak menangis. Mula-mula buka rasa nak ni gembira, tengok sekali lagi rasa nak menangis. Sebab apa? Sebab mungkin cara kita menetapkan bajet bulanan kita itu adalah secara tidak sistematik, dan kita selagi ada kita belanja. Sebenarnya ada beberapa garis panduan tertentu yang telah ditetapkan, atau bukan ditetapkanlah, dia sebagai garis panduan yang boleh kita ikut untuk menetapkan bajet bulanan kita sebenarnya. Dia tidak menjadi kewajipan, tetapi digalakkan untuk diikutilah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak menetapkan bajet, kalau kita tidak menetapkan bajet bulanan kita ni, bajet bulanan kita mungkin hari ni dapat gaji, esok habis macam saya cakap tadi kan. Jadi tak gunalah gaji berpuluh-puluh ribu pun kalau kita tidak menetapkan bajet kita secara sistematik. Bukan apa, sebab kalau kita tetapkan secara sistematik ni, jadi pengurusan kewangan kita ni lebih baik sebenarnya. Kadang tak sempat, habis tengah bulan pun dah habis dah. Menangis dekat buku macam Aiman tadi dah kira-kira bila nak gaji tadi kan, di awal tadi kan. Padahal tak tengah bulan pun belum ni. Jadi kita nak belajar dengan cikgu macam mana kita nak uruskan perbelanjaan kita tu. Silakan cikgu. Saya akan
bagi tas dulu dekat Aiman sebenarnya. Macam saya kata tadi, saya suka uji orang kan. Jadi saya akan uji Aiman terlebih dahulu. So dekat saya ada satu papan bagaimana untuk menguruskan bajet bulanan. Papan bajet bulanan sebenarnya. Dan sebenarnya bajet bulanan ni saya ambil dan saya rujuk melalui buku teks ekonomi dan juga melalui pautan-pautan daripada Bank Negara jugalah. Jadi untuk Aiman hari ini tak susah sebenarnya. Ini adalah bajet yang diketengahkan oleh institusi perbankan lah ataupun Bank Negara Malaysia yang saya jadikan rujukan, dan juga institusi-institusi kewangan yang lain. Bagaimana untuk menguruskan bajet bulanan. Jadi di sini ada 8 kategori, Aiman. 8 kategori, cikgu. Kita ada untuk rumah dan juga utiliti, seterusnya simpanan, ansuran pinjaman kenderaan, pemberian kepada ibu bapa, pakaian dan hiburan, bayaran pinjaman, servis kenderaan dan juga makanan. Dan di atas ni saya dah letak 2 pilihan peratusan. Ya. Yang mana Aiman perlu bulatkan. Nanti kita tengoklah Aiman bulatkan betul ataupun tidak sebenarnya. Boleh, Aiman? Boleh, cikgu. Okey, kita cuba, Aiman. Baiklah, jadi sekarang ni, cikgu. Yang pertama tu, Aiman. Yang pertama ni kita ada rumah dan juga utility ni, cikgu. Utility tu bermaksud elektrik, air dan sebagainya. Maknanya nak tak nak, cikgu, kita terpaksa kita utamakan rumah ni, cikgu. Rumah adalah keperluan asas keperluan kita. asas. Tapi tak apalah, cikgu, saya letak 20% lah. Okey. Betul ke tidak ni kan? Saya bulatkan, cikgu. Dia tidak ada betul dan salah, cuma ini adalah menurut garis panduan. Menurut garis panduan je, ya, betul. Baik, dan yang kedua simpanan. Simpan sikit-sikit cukuplah. 10%. Belanja lebih besar daripada simpanan. Yelah, kata cikgu, Aiman. kalau dah simpan banyak-banyak tu nak belanja macam mana? Lepas ni kita quote belanja lebih besar dari simpanan Aiman Sufian. Macam tu. Baiklah, cikgu. Dan seterusnya kita ada ansuran pinjaman kenderaan. Pakai kereta kecil-kecil je lah. Dia kata pakai kereta kecil-kecil. Jadi keluar mungkin kereta besar. Baik, cikgu. Wow, pemberian kepada ibu bapa. Maklumlah saya ni kan anak soleh. Jadi saya letak tinggi sikit lah, 10%. Okey. Dan kita ada dekat sini makanan. Tapi makanan ni tak boleh bincang lah, cikgu. Kita sukalah bab makan ni. Saya ambil 30% lah, cikgu. Okey, terpulang dekat Aiman. Saya tidak ada masalah. Nanti kita tengok sama ada cukup ataupun lebih 100% bajet Aiman, ya. Baik, cikgu. Servis kenderaan. Kenderaan pun kita pakai hari-hari. Betul. Jadi bajetnya mesti lebih 10%. Okey. Dan bayaran pinjaman. Takut pula dengan bunyi dia. Setiap yang bekerja mustahil ya tidak ada pinjaman. Betul, cikgu. Setiap yang bekerja mesti ada pinjaman. Sama ada pinjaman perumahan, sekurang-kurang, cikgu, perumahan kan, pinjaman peribadi dan sebagainya, bayaran kad kredit. Jadi, cikgu, kurang-kurangnya 15% juga tu. Okey. Dan akhir sekali pakaian dan juga hiburan. Kalau tengok dari segi pakaian mungkin lebih lah. Baik, kadang-kadang ini orang terlepas pandang, cikgu. Dia mengikut kehendak dia. Jadi saya letak 20% lah, cikgu. Okey. Okey, baik, cikgu. Okey, ini adalah pilihan Aiman. Dan bagaimana pula pilihan murid-murid di rumah? Tapi sebelum saya nak tunjukkan bagaimana sebenarnya garis panduan yang ditetapkan, cuba kita kira lebih ataupun tidak 100%. Jadi kita lihatlah berlaku kerugian, negatif ataupun positif sebenarnya gaji Aiman. Okey, 20, 10, 30, 40, 50, 70, 100, 125%. Alamak, lebih pada gaji Aiman gajinya 100% tapi belanjanya 125%. Jadi adakah ini penetapan bajet yang baik? Adakah baik? Tak baiklah, cikgu. Tidur bawah jambatan nanti dapat gayanya. Tak apa, dah bayar. Dah bayar dah? Dah bayar rumah. Tapi inilah mungkin disebabkan ada beberapa faktor yang Aiman cakap, okey, makan tak boleh kira, itu tak boleh kira, ini tak boleh kira. Tapi itu sebenarnya mungkin adalah kehendak, bukan keperluan sebenarnya. So kalau nak makan, kita boleh makan di warung tepi jalan berbanding dengan restoran 5 bintang, betul? Mungkin rasanya lebih sedap. Mungkin rasanya lebih sedap. Nak dibandingkan warung di tepi jalan dengan restoran 5 bintang, makan di mana-mana pun boleh makan. Makanan yang dihidangkan sama, cuma latar belakang tukang masaknya saja yang mungkin berbeza, kan? Okey, jadi ini adalah bajet yang ditetapkan oleh Aiman dan bajet ni melebihi pendapatan Aiman sebenarnya. Jadi saya nampaklah Aiman ni macam mana dalam berbelanja sebenarnya. Okey, cikgu. Okey, sebenarnya kalau menurut daripada
rujukan yang telah saya buat ini adalah penetapan bagaimana bajet bulanan itu ditentukan setiap bulan. Okey, contohnya adalah rumah dan utiliti, kita belanjakan 30% untuk rumah dan utiliti. Kenapa? Sebab rumah kebiasaannya harga rumah agak tinggi dan sewa rumah pun agak tinggi. Jadi kita terpaksa letakkan peratusannya sebegini untuk membayar harga rumah dan juga utiliti. Sebab kalau ada rumah, utiliti tak bayar, tak boleh juga. Betul. Kat rumah mesti ada elektrik, mesti ada air. Okey, yang seterusnya simpanan. Sekurang-kurangnya kita ada 10% simpanan. Kenapa? Ini adalah bekalan kecemasan. Simpanan tetap kena ada. Cuma mungkin bagi sesetengah orang tidak boleh mencapai 10%. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Macam saya cakap, ini hanyalah garis panduan sebenarnya. Okey, yang seterusnya ansuran pinjaman kenderaan 10%. Dia akan menjadi 20% sekiranya kereta yang hendak dimiliki itu berlebihan daripada gajinya. Oh, kereta besar lah tu. Itu adalah kehendak. Jadi kalau rasa gaji kita bersesuaian dengan kereta-kereta tertentu, kita selarikanlah dengan gaji kita. Okey, yang seterusnya pemberian kepada ibu bapa, kita peruntukkan 5% sebenarnya. Tapi kalau nak bagi lebih tak ada masalah. Macam Aiman tadi dia cakap dia anak soleh, dia nak bagi lebih, jadi tak ada masalah. Jadi dia bagi lebih dekat ibu bapa dia, mungkin dia kurangkan dekat simpanan. Sebab dia kata tadi, kalau dia simpan lebih, apa je yang dia ada untuk belanja. Betul cikgu. Okey, yang seterusnya kita ada pakaian dan hiburan. Pakaian dan hiburan 10%. Ini adalah untuk memuaskan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita dah penat bekerja, jadi kita naklah reward diri kita dengan sesuatu kan. Kita nak bagi diri kita sesuatu. Jadi kita letakkan dekat pakaian dan hiburan ni 10%. Kemudian kita ada bayaran pinjaman. Bayaran pinjaman 10% je. Jadi kalau nak buat pinjaman ke, kalau nak buat apa-apa kelepasan, pastikan bayaran balik pinjaman itu tidak melebihi 10%. Jangan lebih. Jangan lebih. Sebab apa? Sebab kalau lebih kita pinjam, lebihlah kita berbelanja. Jadi kita tak nak tadi yang perbelanjaan kita melebihi pendapatan tadi sebenarnya. Dan seterusnya kita ada servis kenderaan 5%. Okey, 5% untuk servis kenderaan, yang mana ini kalau tidak digunakan boleh dimasukkan ke tabung simpanan. Sebab kita tak servis kereta setiap bulan, betul? Kita ada mileage yang tertentu untuk kita servis kereta, kecuali kalau ada kecemasan lah, tiba-tiba tayar pancit ke macam mana ke, jadi bolehlah digunakan peruntukan untuk servis kenderaan yang 5% ini sebenarnya. Dan akhir sekali makanan 20%. Aiman tadi 30%. Tapi itulah yang saya risau tu. Mungkin Aiman dengan saya level makanannya berbeza. Tak sama. Saya makan di warung tepi jalan, Aiman makan di hotel 5 bintang contohnya. Saya nak kena cari gerai tengah jalan pula. Bahaya makan di tengah jalan. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang cikgu akan kongsi benda-benda menarik selepas ini. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Kelab dan Persatuan. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini saya nak kongsikan tentang, kita dah belajar tentang bagaimana nak menguruskan perbelanjaan, kita dah belajar bagaimana nak menentukan pendapatan itu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif sebentar tadi. Jadi kali ini saya nak bercerita tentang satu bahan yang kita gunakan ataupun satu alat yang biasa kita gunakan untuk kita melakukan simpanan. Macam mana rasa apa yang alat yang kita gunakan untuk buat simpanan? Biasanya kalau kat sekolah tu, mak saya pesan kalau balik sekolah ada duit lebih, masuk dalam tabung. Okey, ya betul, tabung. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang tabung lah. Dan apa sebenarnya faedah-faedah menabung ni sebenarnya. Yang mana kalau kita tengok, menabung ni merupakan satu amalan yang sangat baik, satu amalan yang mendatangkan berbagai faedah. Dan salah satunya, faedah yang boleh kita peroleh apabila kita menabung adalah kita dapat menggunakan duit yang hasil tabungan kita tu sebagai dana-dana ketika kita berada di kecemasan, dan juga untuk kita mendapatkan kehendak kita. Nak beli mainan cikgu. Itu kehendak. Jadi kehendak itu tidak boleh diambil daripada pendapatan. Sebaliknya, hasil daripada tabungan itu mungkin kita boleh gunakan untuk dapatkan apa sahaja bahan ataupun barang yang dikehendaki oleh kita. Jadi keperluan kita dah utamakan. Dah habis keperluan tu, kita teruslah pergi kepada kehendak. Dah ada duit lebih kan? Tapi duit lebih pula bukan untuk dibelanjakan sewenang-wenangnya. Kalau keperluan itu, kalau kehendak itu boleh
tangguhkan sementara dan kita tangguhkan. So ada kita kehendak ni benda yang kita tak perlukan pun sebenarnya. Sebab kita tengok orang lain ada, jadi aku kena ada juga. Jadi kita tak boleh macam tu sebenarnya. Dan kehendak ni kita selagi kita boleh tangguh, kita tangguhkan. Cuma kalau dah ada duit lebih dan kita betul-betul dah ada duit lebih dan rasa macam okey, saya dah boleh beli benda ni, saya dah boleh beli barang ni, jadi belilah. Jadi tak jadilah nak beli mainan, cikgu. Okey, disebabkan tak jadi nak beli mainan, hari ni saya nak ajar Aiman buat tabung dengan saya, boleh? Yang tu lagi best. Okey, jom kita buat tabung. Dan bahan-bahan untuk buat tabung ni mudah je sebenarnya. Ini benda-benda yang kita dah ada kat rumah, bahan-bahan yang kita ada kat rumah. Kita ada kertas warna, boleh gunakanlah untuk selesa dan untuk lebih orang kata cantik kejadian tabung tu, kita gunakan yang ketebalannya 120 dan ke atas. Okey, lebih keras cikgu. Mana yang ada dekat rumah kalau nak digunakan tidak ada masalah, boleh je gunakan. Sebab kita dalam konsep tidak mahu menyusahkan sesiapa. Dan seterusnya kita ada cellophane tape, pita cellophane, gum, dan yang paling penting, gunting. Dan ingat, anak-anak saya yang sedang menonton, nak guna gunting pastikan ada pengawasan daripada orang yang lebih dewasa daripada awak, supaya kecederaan ataupun kemalangan itu tidak berlaku. Sebab kita nak guna benda tajam, hati-hati. Dan kita juga perlu gunakan cardboard ataupun kotak. Kotak ni saya dah gunting bulat lah. Sebab apa? Sebab senang. Sebab kalau saya suruh Aiman gunting bersama-sama dengan saya nanti, mungkin saya kena bawa kotak yang lebih besar. Jadi saya gunting siap-siap lah. Ataupun kalau tak ada kotak, boleh gunakan penutup botol ataupun apa-apa saja yang bentuknya bulat begini. Kalau tak ada bulat, kalau nak buat bentuk segitiga ke, kalau nak buat bentuk segi empat ke, terpulang lah. Boleh nak juga jadikan tabung itu piramid ke apa ke, terpulang. Tidak ada masalah. Okey, cikgu. Jadi sekarang yang pertama, kita ambil satu keping kertas, Aiman. Sekeping kertas. Boleh saya ambil, cikgu? Boleh. Okey, cikgu ambil kali hijau, saya ambil kali lain, cikgu. Saya ambil kali oren. Okey, ini dah ada untuk tapaknya. Baik. Jadi kita gunakan cardboard berbentuk bulat ini sebagai tapak. Cuma kita perlu lipatkan. Lipatkan sedikit di bahagian bawah. Lipatkan dulu. Maknanya kita buat secara melintang, cikgu. Ya, betul. Kita buat secara melintang. Lipatkan di bahagian bawah. Okey, cikgu. Okey, dan kemudian lipatan ini datangnya fungsi gunting tadi. Kita guntingkan begini. Jangan sampai ke atas. Habis sampai lipatan itu sahaja. Okey, ini gunting bebas. Jaraknya bebas, cikgu. Bebas. Terpulang. Terserah. Jadi murid-murid kita yang mengendalikan gunting tu kena hati-hati ya. Betul, kena hati-hati. Sedangkan saya yang dewasa ni pun saya gunakan secara berhati-hati. Apatah lagi anak-anak murid yang masih lagi kecil. Jadi inilah kejadiannya selepas digunting. Laju je cikgu gunting. Sebab saya buat dulu. Cikgu buat dulu. Okey, cikgu, saya buat dulu, saya siap dulu. Ada yang kurus. Mungkin Aiman terlebih berhati-hati. Tak pun dia betul-betul saiz kecil-kecil saya rasa dia gunting. Dia dah cakap saiz ni terpulang. Okey, itu hasilnya Aiman. Ada macam rambu-ramba kan. Kita tengok. Okey, jadi kita ambil tapak ni yang saya dah sediakan. Masukkan ke dalam. Okey, dan boleh digam sebenarnya bahagian ini perlu digam. Okey, ataupun Aiman boleh gam di kawasan ini. Baik, cikgu. Terpulang kepada Aiman. Kalau saya lebih selesa untuk gam di sinilah. Okey, cikgu. Jadi kita boleh gunakan kotak ataupun kita boleh apa gunakan saja yang penutup ada plastik ni untuk jadikan tapak dia, okey? Betul. Jadi cikgu, kalau murid-murid kita nak pakai kotak, boleh tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Cuma saya gunakan kertas sebab kertas ini lebih mudah untuk diperoleh. Sebab hampir semua rumah sebenarnya ada kertas. Baik, cikgu. Jadi macam mana cara cikgu? Mula pada awal Ya, kita letakkan dia di situ. Okey, dan kita bentukkan dia menjadi bulat. Okey, baik. Dia kena lembut-lembut tau. Dia kena sopan santun nak buat tabung ni. Itu dia, cikgu. Macam mana cikgu buat boleh jadi ni? Sebab saya cikgu. Terima kasih, cikgu. sebab saya dah praktis dulu. Okey, jadi murid-murid yang ada dekat rumah pun boleh buat sama-sama dengan kita. Boleh. Dan bahan ni sangat mudah sebenarnya. Jadi bila semua orang dah ada bahan yang mudah nak buat tabung, tak perlu beli. Kecuali kalau dah ada bank bagi. Betul, cikgu. Okey, tak apa Aiman. Kalau Aiman tak boleh nak buat tu, Aiman boleh ambil saya punya. Okey. Aiman boleh ambil saya punya. Okey, dan nanti kemas cikgu buat. Okey, saya terangkan langkah yang seterusnya. Okey, baik. Okey, langkah yang seterusnya Aiman perlu gamkan bahagian ini. Gam bahagian cikgu. Aiman boleh gunakan cellophane tape lah, lebih mudah sebenarnya. Baik, cikgu. Dan lekatkan di mana, cikgu? Lekatkan di bahagian tepi ni. Di bahagian tepi ni, cikgu? Ya, betul. Okey, baik.
Okey, kalau kita tengok kita dah jadilah tapak tabungnya. Nak lebih ni kita tekan sikit supaya tapak dia tu lebih kuat, stabil dan kuat. Kestabilan tu perlu. Jadi dah ada lebih kan satu tadi kan? Kita nak kuatkan dia lagi. Kita letak di bawah satu lagi. Okey, cikgu. Supaya apa? Sebab nanti kalau dah letak duit banyak-banyak, tak adalah tabung tu tumbang. Betul. Balik sekolah nak letak duit, tabung tak tumbang. Okey, kemudian sekarang ni kita nak buat penutup dia lah, cikgu. Okey, ya, penutup dia. Tapi penutup dia saya dah sediakan. Dah sediakan? Saya dah sediakan. Sebab apa? Sebab penutup ni dia mengambil masa sedikit lah. Sebenarnya lebih mudah je nak buat. Cuma kalau Aiman tengok dekat sini, ni tabung yang saya dah siapkan sebenarnya. Sama kan? Okey, dan penutup dia pun kita buat guna kertas juga. Kertas juga. Yang mana kertas tadi sama juga. Kita lipatkan dan kita potong bulat. Sama saiz dengan tapaknya. Jadi kita dah ada bentuk yang begini. Kita lubangkan di bahagian atas. Untuk masukkan duit. Untuk masukkan duit. Kenapa saya perlu buat tabung yang boleh dibuka penutupnya? Boleh ambil, boleh belanja. Jadi bila nak guna terus boleh ambil, bila nak guna boleh terus ambil. Betul ke, cikgu? Tapi kalau Aiman tengok, ada tabung-tabung yang berada di pasaran sebenarnya tabung-tabung yang tidak mempunyai tempat untuk buka sebenarnya. Sekadar masuk tapi tidak boleh dikeluarkan. Sebab apa? Itulah fungsinya menabung. Kita menabung untuk simpanan, bukan menabung untuk dibelanja. Betul lah, cikgu. Dan kita menabung bukan untuk dibelanja sebenarnya. Jadi tapi ini untuk memudahkanlah sebab kita balik sekolah kerana esoknya ada duit lebih nak beli aiskrim, dalam poket dah tak ada duit. Jadi boleh buka tudung dan ambil duit simpanan tu. Bolehlah beli aiskrim. Tapi aiskrim tak boleh makan selalu. Beli buku lah, cikgu. Beli buku tak apa. Tapi buku tu keperluan. Jadi saya bercerita tentang kehendak. Biasa duit tabungan ini kita belanjakan untuk kehendak. Sebab keperluan dah selesai, kita belanjakan untuk kehendak. Jadi itulah ya. Bila kita bercerita tentang tabung, impaknya sangat besar untuk kehidupan seseorang manusia sebenarnya. Bila kita bercerita tentang tabung inilah, daripada tabung inilah kita dapat realisasikan kehendak kita sebenarnya. Sebab mak kita kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit, cikgu. Betul, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan sekarang nak menabung tak susah, Aiman. Tak semestinya ada tabung baru boleh menabung. Sedangkan aplikasi-aplikasi perbankan yang ada dah mula untuk adakan sistem tabungan sebenarnya. Maknanya kita dah boleh asingkan separuh ataupun sebahagian duit untuk simpanan kita dan jadikan sebagai tabungan. Kalau macam tu, cikgu, kita boleh kutip lah duit-duit kita kat tepi yang sepah-sepah tu, cikgu. Betul. Masukkan ke dalam tabung. Tapi tabung kena besar lagi ni kalau nak tabung yang ni. Okey, cikgu. Jadi maknanya setiap murid-murid kita pun perlu ada tabung masing-masing, cikgu. Betul sebenarnya. Kalau macam ni kita buat, kita bolehlah hias sendiri, nak berkreativiti dan sebagainya. Tapi kalau rasa kurang masa untuk buat, boleh dapatkan saja di pasaran sebab banyak ada jual di pasaran sebenarnya. Kan? Lagi mudah macam mana menyimpan di bank-bank tertentu. Dan ketika kita membuka akaun untuk menyimpan di bank-bank tertentu, kita akan dihadiahkan dengan tabung. Pada zaman kita kecil-kecil dulu, Aiman. Betul lah, cikgu. Betul tak? Kita buka akaun, macam dulu ada bank datang ke sekolah, buka akaun. Serendah RM10 untuk buka akaun kan dulu. And then terus dapat tabung. Jadi kita pun macam bersemangat bila ada bank datang dekat sekolah. Nak simpan. Biar simpan RM5 pun, tak ada masalah. Yang penting kita dapat tabung. Menyimpan dan dapat tabung. Yang itu dapat daripada bank ke, cikgu? Yang ni? Tak, yang cikgu yang ada dua tu, cikgu. Ni. Ini daripada bankku. Bankku sendiri. Wow, ya betul. Ini adalah hasil cantiknya. daripada saya buat dengan anak-anak murid saya lah di sekolah sebenarnya. Ini adalah hasil-hasil kerja daripada anak murid saya yang mana saya dah buat di sekolah dan sebagainya. Inilah hasilnya. Nampak tak? Kita boleh berkreativiti kan? Kalau nak buat. Tak semestinya bentuk itu sahaja. So, saya cakap tadi nak buat bentuk piramid ke, nak buat bentuk bulat sfera ke sebagainya. Boleh. Terpulang dekat individu. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Banyak lagi aktiviti menarik yang akan cikgu tunjukkan kepada kita. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot Kelab dan Persatuan. Baik, cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, segmen kali ini macam saya cakap dekat Aiman tadi, kita dah belajar tentang menabung, betul? Betul. Kita buat tabung dan kita belajar tentang menabung. Jadi saya nak tanya Aiman lah, saya nak uji sikit Aiman. Bagi Aiman, apa sebenarnya impak menabung ni ataupun kesan menabung ni terhadap kehidupan ataupun perbelanjaan seseorang? Yang pertama, kita boleh berjimat cermat. Okey. Dan kita boleh berfikir dulu sebelum kita nak berbelanja, cikgu. Okey. Ada lagi? Dan kita dapat gunakan duit tu pada tempat yang lebih bermanfaat. Okey, lebih bermanfaat dan kebiasaan
kebiasaannya duit tabung ni juga kita gunakan untuk apa? Ketika Kecemasan. Betul, cikgu. Sebab kebiasaannya kita bila kita menyimpan sekurang-kurangnya sampai pada saat kecemasan dan saat-saat tertentu kita dah ada dana yang untuk kita gunakan pada masa tersebut. Tak adalah kita baru nak mencari-cari pada masa tu, telefon sana, telefon sini, pinjam sana, pinjam sini, ujung-ujung Kita tak tahu nak bayar macam mana, kita tak tahu nak bayar macam mana. Jadi itulah yang berlaku ketika Aiman buat bajet tadi, yang mana bajetnya melebihi pendapatan. Jadi sebenarnya bila kita ada lebihan, kita balik dari sekolah, contohnya untuk anak-anak murid yang sedang menonton, kita balik dari sekolah ada lebihan duit ataupun wang saku yang diberikan oleh ibu bapa untuk dibelanjakan, sekiranya dapat dibelanjakan dengan berhemat, balik simpan dalam tabung. Okey, dan untuk itu Aiman, aktiviti kita yang seterusnya adalah mengenai bajet mingguan kita. Tadi dah bulanan cikgu. Ni mingguan pula. Ni mingguan pula. Jadi ini lebih sesuai kepada mereka yang lebih muda lah, untuk murid-murid kita, yang mana mereka dapat track ataupun jejak perbelanjaan mingguan mereka. Sebab saya tak pasti zaman sekarang bagaimana ibu ayah berikan duit belanja atau wang saku bagaimana. Ada sebahagian daripada ibu ayah memberikan wang saku secara mingguan. Ada juga cikgu Ada, dan ada juga ibu ayah memberikan wang saku secara harian. Jadi di sini kita anggap yang kita dapat wang saku itu secara mingguan. Okey, kalau Aiman pergi sekolah, berapa biasanya sehari Aiman dibekalkan oleh ibu bapa Aiman? Sehari dalam RM10 cikgu. Sehari RM10. Nampak tak? Zaman saya dulu RM2 je. Zaman Aiman dah RM10 saya. 5 kali ganda tau. Tapi nampak duit dan nilai wang kita sebenarnya makin kecil. Apabila belanja kita makin besar, itu petanda bahawa nilai wang kita makin kecil. So dulu saya memanglah RM2, tapi dengan RM2 tu saya dah boleh belanja sampai petang sebenarnya. Oh iya ke? Tapi sekarang ni RM2 tu sekadar boleh makan ketika waktu rehat sahaja. Betul cikgu. Kadang-kadang satu pinggan tu pun dah RM2-3 dah. Betul. Tapi sebab di kantin, kalau di kantin sekolah mereka dah ada garis panduan untuk menetapkan harga sebenarnya. Jadi harga yang ditetapkan oleh pihak kantin di sekolah itu tidak boleh melebihi harga-harga tertentu. Sebab tak semua murid yang datang ke sekolah adalah murid yang berkemampuan untuk bawa RM10 satu hari, RM5 satu hari dan sebagainya. Tapi untuk tujuan itu, mari kita jejak perbelanjaan mingguan kita dengan papan perbelanjaan mingguan kita. Dekat sini saya dah adalah beberapa perkara sebenarnya yang dibelanja, perbelanjaan kita sebenarnya. Jadi saya nak tengok hari ni, sebab Aiman tadi dia dah terlebih belanja. Sekarang kita nak tengok perbelanjaan mingguan Aiman ini sebenarnya melebihi ataupun tidak pendapatan Aiman. Dari Aiman, imagine, bayangkan bahawa Aiman adalah murid sekolah rendah, tahun 5 ke, tahun 6 ke, bagaimana Aiman menyusun perbelanjaan Aiman. Jadi murid-murid kita di rumah pun kena buat sekali dengan saya. Betul, cikgu? tidak ada masalah. Boleh buat bersama-sama, boleh ambil kertas dan pen, boleh salin jadual yang saya dah siapkan untuk kegunaan ini. Jadi saya serahkan jadual ini kepada Aiman. Kita tukar tempat Aiman. Okey. Okey. Jadi saya bayangkan macam Aiman cakap tadi, sehari RM10, 5 hari bersekolah bersamaan dengan RM50. Okey, jadi wang saku yang diterima Aiman pada hari Isnin 1 November 1/11 berjumlah RM50 RM50. Okey cikgu. Okey, jadi pada hari pertama bakinya masih RM50. Baik cikgu. Okey, jadi kita lihat hari pertama sehingga hari kelima perbelanjaan makanan Aiman. Kita lihat makanan Aiman makanan, kalau dari sehari berapa bajet Aiman untuk makan? Kalau makan juga daripada RM10, RM5 mesti habis cikgu. RM5 untuk makan dan minum, betul? Betul cikgu. Okey, jadi saya anggarkan RM4 untuk makan, RM1 untuk minuman. Boleh? Boleh. 4 darab 5 bersamaan dengan 4 darab 5, RM20 untuk makanan. Okey, Aiman boleh tulis dekat situ. Tapi ni sebenarnya perbelanjaan Aiman. Kenapa saya yang kena fikirkan untuk Aiman? Patutnya Aiman yang fikir sendiri perbelanjaan Aiman. Baik. Okey, RM1 untuk minuman. Kali dengan RM5 cikgu. RM5. Jadi
Daripada RM50, makanan Aiman belanjakan RM20 sepanjang minggu. Berapa bakinya? Bakinya tinggal RM30 sahaja. RM30 dan Aiman belanjakan RM5 lagi untuk minuman. Baki daripada RM30 RM25 sahaja cikgu tinggal. RM25. Alamak, tinggal sikit ni. Alamak, dan Mana tiba-tiba pemadam hilang. Alah, kawan ambil lah ni. Pemadam kawan ambil tak pulang, kawan pinjam tak pulang. Belilah pemadam. Jadi saya nak tengok pemadam yang Aiman beli ni, pemadam kehendak ke pemadam keperluan? Saya rasa pemadam RM2 cikgu. Tulis. Ini RM2. bajet Aiman. Okey. Baik cikgu, jadi baki tinggal RM23 saja cikgu. Ini namanya pemadam kehendak ya, bukan pemadam keperluan, sebab kita ada getah pemadam yang berharga 50 sen. Tapi berkualiti cikgu. Tapi tak fancy. Okey, kemudian kita ada, ya Allah, tiba-tiba Aiman baik hati. Bak kata Aiman tadi, Aiman anak soleh, ada ganjaran daripada cikgu, dapat lulus periksa, dapat lagi RM10 daripada cikgu. Cikgu bagi RM10. Jadi tambah RM10. Tambah Di depan RM10 tu ada tambah, Aiman. Ada tambah Tambah 10. Jadi daripada jadi sekarang cikgu, jumlah yang Aiman ada berapa? RM33. Dah banyak balik. Boleh beli aiskrim lepas ni. Kita dah ada RM33. Sekarang kita pergi kepada, alamak, cikgu minta buku latihan. Buku latihan dah habis. Jadi Aiman pun beli buku latihan. Kena keluar duit. Berapa ringgit pula bajet Aiman untuk buku latihan? Buku latihan RM5 cikgu. RM5. Okey, tulis. RM5. Dan bakinya adalah RM28. Banyak lagi ni. RM28 ni sebenarnya ni. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Lah, kawan pinjam pensel lupa pulang juga. Tertinggal bekas pensel dekat rumah hari ni. Okey, jadi beli pensel. Pensel kehendak ke pensel keperluan? Saya ambil murah sikit lah cikgu, RM2. Okey, pensel RM2. RM2. Okey, jadi baki RM26. RM26. Kemudian balik rumah hari tu, mak cakap, Aiman, tolong cabut rumput dekat belakang rumah. Nanti mak bagi upah. Jadi Aiman pun tolong cabut rumput. Dapatlah upah RM5. Tambah 5. Dapat RM5 cikgu. Letak tambah dekat depan Aiman. Tambah dekat depan Jadi dah jadi RM31. Dah dapat upah. Biasalah nampak duit banyak di tangan. Teruslah nak beli mainan. Berapa bajet untuk mainan Aiman? Kalau mainan ni cikgu, saya suka beli bola cikgu. Okey, bola. Berapa ringgit agaknya? Kalau bola ni cikgu, RM20 cikgu. RM20 sebab duit dah banyak. Beli bola RM20. Okey, terpulang. Saya tidak ada masalah. Sebab ini bajet Aiman. RM10. Jadi bakinya tinggal RM11 je cikgu. RM11. Lepas tu tengah jalan ni balik main bola dengan kawan-kawan, nampak ada orang jual ABC dekat tepi jalan. Jual sirap, jual pisang goreng dekat tepi jalan. Lepas tu dah kata, aku ada duit nak belanja kawan-kawan aku lah. Aiman belanja kawan. Berapa ringgit agaknya beli ABC ataupun beli pisang goreng tu Aiman? RM6 cikgu. RM6. Okey, letak dekat situ. Okey, RM6. Dia beli air 2 je. Kongsi ramai-ramai. Jadi bakinya tinggal berapa Aiman? Bakinya tinggal lah RM5 je cikgu. Tinggal RM5. Okey, jadi Aiman boleh tolong saya bulatkan RM5 baki terakhir itu. Cikgu. RM5 je tinggal cikgu. Nampak tak perbelanjaan Aiman macam mana? Sedangkan pendapatan keseluruhan Aiman sebenarnya RM65. Okey. Betul ataupun tidak? Betul cikgu. Betul. Nak minta cikgu untuk cerita sikit lah cikgu tentang perbelanjaan saya ni. Silakan cikgu. Okey, perbelanjaan ini tidak ada masalah sebabnya sekurang-kurangnya masih berbaki. Walaupun sedikit. Jadi bila ada baki dalam perbelanjaan, maksudnya perbelanjaan itu dijalankan secara berhemat. Okey, jadi Aiman dah lakukan perbelanjaan secara berhemat. Cuma macam saya cakap tadi, ada ketikanya perkara yang ingin kita beli ataupun perkara tambahan yang ingin kita beli menggunakan duit-duit yang kita ada, pendapatan yang kita ada itu, adakah itu keperluan ataupun kehendak. Macam cakap tadi, bola. Kan, mainan bola sebenarnya ada je mainan-mainan yang lebih murah yang boleh Aiman beli, ataupun ada je bola yang harganya mungkin lebih murah tapi mungkin tidak sedap untuk tak selesa untuk main ke kan. Bola yang berharga RM5 contohnya, nak juga bola RM20. Sebab apa? Sebab kalau beli bola RM20, tendang daripada gol ni masuk gol lawan terus. Contohnya. Sebab itulah Aiman nak beli bola RM20 tadi. Dia tak nak beli bola RM5. Sebab kalau dia beli bola RM5 mungkin dia sepak pergi kat dia balik. Dia melantun semula ke muka dia. Okey, selagi mana dalam
perbelanjaan kita ada baki, jadi ini tidak menjadi masalah. Jadi baki ni apa kita buat, Aiman? Kita masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung. Jadi tidak ada Jadi masalah. mungkin ada sedikit rumusan ataupun nasihat daripada cikgu kepada murid-murid kita yang berada di rumah. Ada duit-duit lebih tu kan, apa yang perlu mereka lakukan dan bagaimana mereka nak menyusun atur duit-duit belanja yang mereka ada. Okey, setiap kali kita nak buat bajet ataupun perbelanjaan secara mingguan kita, yang pertamanya kita tanya dulu dekat diri kita, adakah ini kehendak ataupun keperluan. Sekiranya ini adalah keperluan, jadi kita teruskan dengan niat untuk membeli ataupun niat untuk berbelanja. Tapi sekiranya apa yang ingin kita beli ataupun perbelanjaan yang ingin kita keluarkan itu adalah sebahagian daripada kehendak, selagi mana kita boleh tangguhkan kehendak kita, kita tangguhkan kehendak itu terlebih dahulu. Mungkin wang ataupun duit yang kita ada itu dapat digunakan untuk masa-masa yang lain yang mungkin lebih kritikal dan lebih diperlukan. Sebab apa? Sebab kalau kita menabung, sebenarnya dari sikit-sikit kita menabung, lama-lama simpanan kita jadi banyak. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu AA atas penjelasan tentang tabungnya, pengurusan mingguannya, bulanan dan sebagainya. Dan kita harapkan murid-murid kita di rumah bukan setakat dengar je, tapi kita dapat lakukan di rumah, tampal kat dinding tu, supaya kita dapat susun kewangan kita dengan lebih baik. Baik, kepada para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang di Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menabung.